yeah, but they be specific. I mean, if it is money you are adding to, I mean, appointing new staff for research assistant or assisting them in the constituency, that was not proposed. What was proposed was a substantial increase in the allowance plus other perks. Accepts the decision to withdraw this allocation for We have MPs. said no to that sort of a proposal. If they want to come back with new proposal to say they want to provide research officers, assistants in parliament, there's something else. But what was proposed was rather specific. A substantial increase in the allowance with additional perks or additional staff members. So now they have decided to withdraw already. It's fine with us. We have opposed it. Dr. Shi, what about the fact that the committee that proposed this actually also included members from Pakatan Rakyat themselves, MPs like Abdul Sani, for example? Yeah, they did discuss this and offered some recommendations, but we have turned it down. Okay. I mean, because there was real problems, particularly affecting the workings and the research system. But what was finally submitted is a package that benefits the MPs far higher in this present climate. And I think it's totally unacceptable. Okay. That's true. That's why I'm not saying that they are comfortable now. But I'm saying, how do you rationalize when so many people are facing some similar or worse hardship? I'm not saying that MP should not consider it. You can. But you know, how can you do it at this time? There's so many people. You meet people in the street. You see price of goods and food stuff. You see our living conditions. You know, and many of them are civil servants. Ya, definitely saya akan sambung sekejap lagi. Saya sambung. Thank you. How is it so far? You've been following? Saya tertarik. Terima kasih Yang Berhormat. Dan Tuan nak tanya sikit kepada Hormat Perdana Pau. Yang Berhormat Perdana Besar, kerana Yang Perdana Besar tentunya meneliti keadaan pada masa itu. Saya tidak nafikan bahawa suasana ekonomi global itu juga baik. Tetapi satu kenyataan yang berlaku ialah bahawa Kementerian Keuangan harus diberi ruang dan kebebasan untuk mengatur beberapa keutamaan. Dan ini susah berlaku bila jawatan itu juga mahu dipegang oleh Perdana Menteri kerana tidak mungkin Perdana Menteri mampu menumpukan perhatian dalam satu kementerian yang memerlukan tumpuan khusus. Dan ini menjadi masalah di kalangan kita bila kuasa mahu dibolot oleh satu orang, Perdana Menteri dengan kuasa yang cukup besar dan Menteri Keuangan. Pada masa itu Yang Berhormat Perdana Besar harus ingat, ya, kalau tidak diberikan ruang kepada kita itu, semua nak belanja untuk projek besar. Tetapi oleh kerana kita dapat umpamanya dengan kerjasama, dan saya akui peranan pegawai-pegawai di Kementerian Keuangan. Pertama, kita dapat ketepikan apa yang disebut contingency funds. Kedua, kita boleh tubuhkan kumpulan wang amanah negara. Ketiga, kumpulan wang amanah pencen. Semua itu diselamatkan. Dan keempat, ialah menggunakan lebihan untuk membayar awal. Pembayaran, prepayment, hutang-hutang lapuk yang jarang berlaku oleh mana-mana negara di dunia, iaitu 12 bilion ringgit. Bila hal ini dilakukan, bila kita hadapi krisis, kita dapat kawal supaya ia lebih ampuh, tidak begitu pesat. Saya tidak nafikan bahawa suasana ekonomi membantu. Tetapi pengurusan ekonomi kalau tidak bertanggungjawab, banyak negara yang juga memacu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan cukup lebih baik. Thailand, Filipina, Korea dan juga Indonesia pada ketika itu. Tetapi ada tidak buat prepayment? Tidak. Apakah mampu Kementerian Keuangan mengolah supaya dapat menyelamatkan puluhan bilion ringgit dengan pembentukan tabung-tabung dana baru dan membayar utang lama? Tidak berlaku. Ya. Keadaan ini harus mengajar kita bahawa Kementerian Keuangan harus diberi ruang untuk mengurus ekonomi dengan perbendaharaan Bank Negara dan unit perancangan ekonomi tanpa dengan penumpuan khusus Menteri Keuangan tanpa campur tangan berlebihan. Terima kasih. Terima kasih Muhammad. Saya terima kasih. No, kita rujuk kepada kepakaran tempatan yang menasihatkan. Saya percaya pengurusan ekonomi kita akan jauh lebih selamat. Sekarang ini beratus juta dibelanja untuk konsultan asing, ratus juta untuk EPCO,
FBC dan ini yang FCB. Ya, apa yang nak dipertikaikan? Nah, ini yang jawapan saya. Kalau bergantung, karena saya baca laporan Majlis Kewangan Negara. Laporan Majlis Kewangan Negara itu tidak diganggu oleh pakar asing. Maka kenyataan dia itu lebih tepat, lebih profesional. Yang berlaku sekarang, mengapa beberapa keputusan itu bercanggah dengan recommendations yang dibuat oleh Majlis Kewangan Negara? Ya, kerana campur tangan politik berlebihan. Yang berhormat dari Padang Besar harus tahu bahawa dalam isu capital control, ya bukan hanya 98. Capital control itu pernah diperkenalkan pada tahun 1993. Dalam jangka pendek, kena faham sikit. Jangan hanya baca propaganda dalam utusan. Mana dia reti ini semua? Ya, mengapa saya perkenalkan 93? Kerana ada usaha untuk itu pertama. Keduanya sudah harus tahu soal yang dibangkitkan tentang keupayaan ekonomi kita. Ya, keupayaan ekonomi kita bertahan itu ada kajian sekarang. Keupayaan ekonomi kita itu bertahan kerana fundamentals kita strong, kerana utang kita kurang. Bukan hanya semata-mata capital control. Kemudian yang menyebabkan, kena faham juga apa yang menyebabkan ekonomi kita gawat. Bank diserang. Sebab apa bank diserang? 70% pinjaman bank itu diberi kepada 10 syarikat kroni dan keluarga. Mana dia kepentingan rakyat? Mana dia kepentingan rakyat yang dihebah-hebahkan? Keuntungan itu di situ. Yang Pertua telah beri amaran kepada saya harus selesai. Jadi saya pun maaf, saya akan baca. Izin satu. Last. Ini apa jerit-jerit ni? Last. Seri Gading, bangun. Kawan baik. Dah, Yang Pertua dah bagi ingatan, saya mesti habiskan. Tak apa, yang Pertua boleh longgarkan sikit aja. Kalau yang Pertua longgarkan, saya okey. Oh, betul. Minta izin satu aja. Ya. Okey, boleh? Okey, terima kasih. pendeklah. Yang Mohd sebut, capital control dilaksanakan tahun 93 lagi. Tetapi pada zaman itulah diperkenalkan semua pasaran saham dibolehkan, short selling, buat mata wang kita dibolehkan berniaga di rata dunia, bermacam-macam derivatif dan sebagai instrumen keuangan digunakan oleh bank-bank dunia untuk jadikan kita sebagai kasino. Tetapi selepas capital control, kasino ekonomi, sistem keuangan kita tidak lagi diizinkan kasino. Maka ya sekarang kita lepaskan balik sikit, tapi tak ada short selling. Tak ada short selling. Ada banyak lagi sistem-sistem instrumen keuangan yang tidak diizinkan. Maka ada bezanya antara tahun 93 dengan tahun 98. Jadi pada zaman yang berhormat menjadi Menteri Keuangan, minta maaf, memang baik zaman itu, tetapi instrumen-instrumen ini banyak yang dipergunakan hinggakan lumpuh ekonomi kita pada masa diserangkan oleh dikatakan penyangat keuangan dunia. Terima kasih. Terima kasih. Saya tidak nafikan bahawa bukan saja ada kebaikan, memang ada kelemahan. Kerana kelemahan itu juga terlibat dalam keadaan sistem begitu rupa. Short selling itu keputusan unit perancang ekonomi. Boleh rojok dengan arahan Perdana Menteri. Ya, tapi ya, dengar. Tak apa. Saudara bangkit, saya jawab. Saya jawab. Supaya maklumat tahu. Jadi berdasarkan pengalaman 8 tahun Menteri Kewangan, saya mengusulkan sistem dan pengurusan ekonomi harus dirombak, hentikan campur tangan politik, rasuah, pembaziran dan memperkayakan keluarga dan kroni. Itu yang menyebabkan kerosakan kita bersama yang hormat untuk memerangi rasuah. Ya. Yang Tuan Perdana Pertua. Saya Tombang tu apa? Yang Padang Besar dia masih taat lagi kepada Perdana Menteri yang lalu. Dia tak peduli kepada Kepala Batas ke Pekan, dia kira hak dulu juga. Istiqamah nampaknya. Baik. Sekarang saya nak sentuh yang Pertua soal pelaburan asing yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ya. Pelaburan asing yang masuk ke Malaysia walaupun tinggi masih ketinggalan berbanding dengan negara lain rantau Asia Pasifik. Ini harus kita tengok angka, ya. Angka ini statistics do not lie, ya, tetapi tafsirannya itu boleh berbeza, ya. Peningkatan 6 kali ganda yang disebut oleh Perdana Menteri bagi 2010 kerana nilai pelaburan 2009 amat rendah, ya. Dari threshold yang paling rendah naik 9 kali ganda, ya. Tetapi saya nak rujuk kepada FDI Global Outlook Report
yang diterbitkan oleh Financial Times Mei 2011 sebagai rujukan menyeluruh. Muka surat 14. Perbandingan destinasi pelaburan terbaik di rantau Asia Pasifik 2010. 5 negara teratas berdasarkan jumlah projek pelaburan: China, India, Singapura, Australia, Thailand. Malaysia tak termasuk dalam senarai. Senarai 5 negara teratas mendapat pelaburan berdasarkan jumlah pelaburan: China, India, Australia, Vietnam, Singapura. Malaysia tak termasuk dalam senarai. Jumlah pelaburan asing yang masuk ke Vietnam 87 bilion ringgit. Singapura 39 bilion ringgit, Malaysia 29 bilion ringgit 2010. Jika Malaysia ingin bersaing untuk mendapatkan pelaburan asing dalam bidang pembuatan dan perkilangan, kita juga ditewaskan oleh Vietnam dan Bangladesh. Oleh itu Dewan perlu berhati-hati bila mengikuti dan mengkaji Boleh minta izin ke? angka-angka yang diteliti oleh Perdana Menteri. Saya tak lalu kacau. Baik. Hari ni nak Masa kacau sikit boleh lah. Menteri Dalam Negeri dulu betul selesai masalah pekerja asing ni. Okey. Janganlah. Jumlah hutang negara, below the belt, sebab Muhammad. yang Datuk dah bagi. Ya, nak bagi Muhammad. Dah bagi. Jumlah hutang negara yang telah mencecah 437 bilion ringgit akhir Jun 2011, ini angka rasmi Bank Negara Malaysia, adalah paras tertinggi hutang negara dalam sejarah Malaysia. Ini yang dirujuk tadi macam Majlis Kewangan Negara dalam laporan muka surat 120 mencatatkan pola keberhutangan awam negara tahun 70 hingga 2009. Perenggan kedua merujuk kepada usaha berterusan mengurangkan nisbah hutang kepada KDNK dalam tahun 90-an hingga mencapai paras terendah dalam sejarah, iaitu 31.9% tahun 1997. Dan ini disebut juga, ya, apa alasan apa yang tadi tak yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Perdana Besar. Dalam laporan ini disebut, saya petik, paras terendah 31.9% tahun 1997 didorong, memang benar, pemulihan ekonomi negara yang pantas. Tapi kedua, pelaksanaan dasar fiskal yang berhemat. Dan ketiga, pengurusan hutang yang berkesan. Inilah yang menyebabkan Malaysia mencatat lebihan fiskal di antara 93 hingga 1997. Nah, laporan ini dikeluarkan oleh kementerian yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Belanjawan 2012 malangnya dijangka akan mengabaikan beberapa garis panduan jumlah hutang yang digunakan pakai oleh negara, termasuk laporan Majlis Kewangan Negara. Pertama, jumlah hutang negara akan terus meningkat. Jumlah terbitan hutang dalam tahun 2010 adalah 64.7 bilion, sementara hutang yang akan matang dalam tahun 2011 44.5 bilion berbanding 23.4 bilion ringgit tahun sebelumnya. Saya mahu ulang istilah jumlah-jumlah ini kerana rakyat berhak mengetahui. Yang menanggung itu negara, yang menanggung itu rakyat. Hutang kalau dah mencecah begitu besar akan ditanggung oleh rakyat, dan oleh demikian rakyat berhak mengetahui kesan dan implikasi hutang ini. Kedua, pertambahan hutang negara yang mendadak ini bermakna jumlah peruntukan belanjawan setiap tahun yang digunakan untuk membayar faedah khidmat hutang semakin menghampiri had panduan nisbah bayaran khidmat hutang kepada KDNK pada kadar purata 3.5% yang digunakan pakai selama ini. Bagi tahun 2012, peruntukan bayaran khidmat hutang melonjak kepada 20.5 bilion ringgit. Bayangkan, satu tahun kita bayar hutang 20.5 bilion ringgit. Berbanding hanya 12.8 bilion ringgit pada tahun 2008. Peningkatan besar sekali. Kos hutang akan bernisbah sebanyak 2.3% berbanding KDNK. Yang betul, Perdana Menteri juga menyandarkan angka pertumbuhan 5 sehingga 6% bagi tahun 2012 kepada perbelanjaan rakyat
yang kononnya akan merancakkan penggunaan domestik atau domestic consumption. Perbelanjaan domestik tentunya penting untuk menampung pertumbuhan ekonomi negara dalam suasana global yang tidak menentu. Tetapi sandaran kepada perbelanjaan untuk merangsang pertumbuhan perlu realistik, mengambil kira faktor harga barang yang meningkat dan gaji rakyat tersekat di takut lama. Habuan ratusan ringgit, ribu ringgit sekaligus tidak akan membantu rakyat sekiranya harga barang terus meningkat dan gaji di takut yang lama. Maka sebab itu Belanjawan Pakatan Rakyat mengambil keputusan memperkenalkan kembali cukai dan eksais ke atas barang-barang mewah, termasuk beg tangan, alat kosmetik, celana dalam yang disebutkan tahun lalu. Ya, mana kita batalkan keputusan yang lalu dan lain-lain kerana ia tidak memberi manfaat kepada rakyat terbanyak, sedangkan kos penerapan cukainya ditanggung oleh kerajaan. Kita wajar prihatin dengan kebanyakan rakyat Malaysia yang terbeban dengan jumlah hutang. Pada akhir tahun 2010, jumlah hutang isi rumah yang ditanggung oleh rakyat. Ini penting. Jumlah hutang isi rumah maknanya hutang setiap rakyat, setiap keluarga Malaysia, mencecah 577 bilion ringgit, 77% dari KDNK negara. Nisbah jumlah hutang isi rumah kepada KDNK ini meningkat 2 kali ganda dari masa 1997, 33% kepada 77% di bawah Perdana Menteri dan Menteri Keuangan sekarang di akhir 2010. 33% naik 77%. Indra Mahkota. Rata-rata rakyat Malaysia masih berada dalam keadaan yang daif. Ya, silakan. Terima kasih. Mahkota yang tepat. Bukan benar, saya tidak, saya juga ikuti perkembangan di Kementerian Keuangan dan juga dalam negara dan juga di luar. Saya tidak fikir kita sampai ke tahap Greece, tetapi early warning system, ya, itu harus ada. Ada hal yang yang pengajaran dari Greece apa? Kita bukan Greece, betul, kita bukan Greece. Tapi apa persamaan kita dengan Greece? Angka diputar belitkan. Unjuran tidak realistik. Belanja lebih dari pendapatan. Dan sikap yang cukup arrogant, angkuh untuk mendengar teguran yang menyebabkan keadaan begitu rupa. Bila keadaan begitu rupa, yang jadi beban bukan menteri yang susah, bukan orang kaya, bukan kroni dan korporat, ialah rakyat kerana ekonomi yang begitu yang melanda negara tersebut. Jadi sebab itu saya pohon perhatian tentang keperluan kita kembali untuk meneliti pengurusan, tahap pengurusan lebih baik. Saya katakan rakyat Malaysia umumnya, majoriti, masih di tahap yang daif. Ada golongan pekerja yang diperlakukan dari segi gaji dan upah seperti khadam. Syarikat untung ratusan juta ringgit, pekerja mendapat gaji di bawah paras kemiskinan. 40% dari rakyat Malaysia tinggal dalam isi rumah yang pendapatan bulanannya kurang dari RM1,500. 40% kurang dari RM1,500. 3/4 daripada jumlah ini adalah Melayu Bumi Putera yang jaguhnya ramai di sini. Tapi jaguh Melayu Bumi Putera untuk syarikat kroni, bukan syarikat orang Melayu yang miskin yang jumlah besar ini. Kekayaan negara pula dipusatkan kepada yang ini yang Muhammad saya nak minta izin. Dengar ini yang Kita nak tanya sikit. ni. Yang data tadi yang kata 40%, daripada mana sumbernya itu saja? Itu saya minta maaf, saya nak tanya sumbernya apa tu? Itu ketika Perdana Menteri Bencangkan Rancangan Malaysia ke-10, Jabatan Perangkaan. Saya boleh bagi buku, boleh bagi buku Bank Data Jabatan Perangkaan. Tak apa, kalau ada fakta, terima kasih, saya akan rujuk. Terima kasih. Dah padang besar dia Sporting Yang kita tanya lah. Padang besar dia Sporting, Pang dia belakang tengok ni tak, itu kau terus depan. dia mengaku dia tak ada masalah.
Dia tak macam setengah dia Muhammad UMNO. Dia nampak cepat dia mengaku sebelum diserang lagi. Ya, itu daripada perangkaan yang dari Jabatan Statistik sebenarnya yang disebut oleh Unit Perancangan Ekonomi dan diumumkan oleh Perdana Menteri. Boleh jadi masa dia baca tu dia tak tangkap implikasinya. Kemudian dia hanya bergantung kepada kepakaran Pakatan Rakyat untuk tangkap implikasinya. Kekayaan negara dipusatkan kepada segolongan kecil, golongan kaya dan maha kaya. 50% kekayaan. Ini berbanding dengan yang RM1,500, 40% bumi putera Melayu dan bumi putera yang merempat di bawah garis kemiskinan. Ya. 50% kekayaan dan pendapatan yang dijana oleh ekonomi negara dibolot oleh golongan 20% terkaya. Sedangkan golongan 40% terbawah tadi, yang majoritinya, ada juga China dan India, tetapi yang majoritinya Melayu bumi putera tidak ubah seperti melukut di tepi gantang. Kerana mereka hanya mendapat 15% dari kekayaan dan pendapatan dijana. Maka wujud fenomena ketidakseimbangan, kesenjangan yang ketara di antara yang kaya dan miskin, antara keperluan tenaga mahir dan tuntutan industri, serta pergantungan sekarang ini kepada pekerja asing yang memberi kesan yang bukan sedikit kepada pasaran kerja. Ini menyebabkan wang tunai keluaran negara sebanyak 22 bilion ringgit setahun keluar dan menjadi persoalan ekonomi mendesak dalam keadaan kita berhasrat untuk mengawal defisit. Isu ini, isu defisit, isu pendapatan pekerja dan golongan miskin majoriti Melayu bumi putera ini tidak dijawab dalam kerangka asas ekonomi belanjawan negara. Dan ini yang kita bangkitkan. Dan saya harap rakan-rakan saya bukan dari Pakatan Rakyat tapi juga dari Barisan Nasional yang mewakili rakyat mereka harus minta penjelasan tentang perkara ini. Apakah perbezaan besar di antara perubahan kerangka dasar yang membawa impak ekonomi yang berkekalan dengan membaiki kerangka dan sistem ekonomi berbanding dengan pengumuman-pengumuman yang pemberian peruntukan dan hadiah sikit sebanyak yang diberi untuk tahun ini sahaja yang dibawa oleh Perdana Menteri. Maka bagi kami dalam pendekatan Pakatan Rakyat dan Ketua ialah untuk mengambil pendekatan memperbaiki kerangka itu dan tidak hanya gula-gula kecil. Di antara usul kita yang terkuat yang harus diberi perhatian segera, yang akan insya-Allah kami berikan tumpuan segera diberikan mandat, ialah dasar gaji minimum. Mengapa Yang Amat Perdana Menteri dan Kerajaan rasa mengalah dengan ahli-ahli korporat yang kaya-kaya? Mereka mengatakan kalau laksanakan gaji minimum ini, ekonomi akan terjejas. Yang betul, laporan dan kajian Bank Dunia sendiri pun mengesahkan kalau kadarnya itu RM1,100 seperti mana dicadangkan oleh Pakatan Rakyat, ia mampu ditanggung oleh majikan dan ekonomi negara. Tapi kalau kita tunduk kepada lobi toke-toke dan kroni, maka yang maha kaya, maka ini tidak mungkin berlaku. Negara yang tunduk kepada kuasa dan pengaruh kroni maha kaya mustahil akan memperkenalkan dasar gaji minima RM1,100 seperti yang kami perkenalkan. InsyaAllah.